Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang bersama saya Fidas Matrang. Paparan utama malam ini, pembinaan bangunan baru bagi Majlis Pembandaran Sibu SMC akan menjadi pemangkin kepada pemerkasaan Bandar Sibu sebagai destinasi pelancongan. Menurut Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg, lokasi sesuai kini sedang dikenal pasti untuk pembinaan bangunan tersebut yang akan menjadi satu lagi mercu tanda di kawasan ini. I have delivered City Hall in Miri, and the next one is City Hall for Sibu SMC. We are identifying the right place so that this City Hall, SMC City Hall, become a landmark of Sibu. And it must be, I hope Dr. Sim and Clarence will find and try to have a good design of this City Hall surrounded by new development in Sibu. Then Sibu will become a destination for tourists to come. Beliau berkata demikian dalam Majlis Rumah Terbuka Tahun Baru Cina Majlis Pembandaran Sibu di Dewan Suara Sibu pada Sabtu. Dalam ucapannya juga, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari menegaskan kerajaan Sarawak di bawah pimpinannya komited untuk melaksanakan program pembangunan semula Sibu bermula dengan kawasan Bukit Asik. Katanya pendekatan moden menerusi penggunaan teknologi diperlukan memandangkan Sibu terletak di kawasan tanah gambut. And as you know, Sibu is located in a soil gambut, pit soil. So we have to have a modern and technological approach to develop Sibu so that Sibu is not prone to flooding. Ujarnya lagi, jika bekas Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew mampu mentransformasikan negara itu yang dahulunya pulau berpayah, tidak mustahil untuk kerajaan Sarawak turut mengubah Bandar Sibu. Pada program tersebut, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari serta tetamu jemputan lain menyempurnakan simbolik menggaul Lo Sang serta memotong kek sempena Hari ke-7 Tahun Baru Cina yang melambangkan hari jadi orang ramai. Hadis sama Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kui Hian, Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak Datuk Dr. Anwar Rapai serta div-div kenamaan yang lain. Berita seterusnya, Kerajaan Perpaduan bersetuju menyalurkan peruntukan berjumlah 1.8 juta ringgit bagi menaik taraf kemudahan Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Sarawak. Selain itu, sebanyak RM499,000 peruntukan turut disalurkan kepada Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kuching bagi tujuan sama. Perkara itu diumumkan oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof semasa mengadakan lawatan kerja pertama beliau di IPK Sarawak di sini pada Sabtu. Menurut Datuk Seri Fadilah, peruntukan di bawah Timbalan Perdana Menteri itu bagi kegunaan menambah baik keadaan fizikal dan kemudahan di IPK Sarawak serta IPD Kuching. Beliau yang juga Menteri Perdagangan dan Komoditi berkata kerajaan perpaduan juga memfokuskan untuk menambah baik kemudahan balai polis di luar bandar dan tidak hanya di bandar sahaja. Jelasnya, beliau akan mengutarakan perkara ini ke peringkat persekutuan dan akan berbincang bersama Kementerian Keuangan Malaysia dan Kementerian Dalam Negeri untuk menambah baik kemudahan bagi semua anggota polis di Sabah dan Sarawak. Terdahulu, Datuk Seri Fadilah menerima tabik hormat perdana daripada pegawai pemerintah baris disusuli memeriksa kawalan kehormatan pembarisan. Perkembangan di Miri, seramai 15,170 wanita telah dibimbing melalui kursus-kursus keusahawanan dan perniagaan menerusi inisiatif program keusahawanan wanita bangkit alias KPWKM My Kasih Capital. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Sukri berkata program itu diilhamkan untuk membawa wanita bangkit daripada kesukaran dan bangun daripada rebah dengan menjana pendapatan melalui bidang keusahawanan.
inisiatif Wanita Bangkit ini untuk memperkasakan wanita di seluruh negara, termasuklah di negeri kita di Sarawak lah. Program ini melatih dan memberi sokongan kepada wanita untuk memulakan perniagaan sehingga mampu berdikari dari segi ekonomi, terutamanya wanita yang hilang pendapatan, pencari nafkah utama atau ibu tunggal. Program ini memberikan insentif kepada golongan wanita untuk memulakan penjanaan pendapatan dengan modal kecil di dalam bidang e-dagang dan perniagaan secara kecil-kecilan yang tidak termasuk di bawah skim di Kementerian Keusahawanan, Tekun dan Amanah Ikhtiar Malaysia ataupun AIM. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam majlis perasmian program berkenaan di Miri pada Jumaat yang disertai seramai 200 wanita. Datuk Seri Nancy yang juga pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Kebajikan Negara YKN memberitahu peserta yang My Kasih Capital dinilai, dipantau dan mengikuti kursus-kursus bersesuaian bagi mempersiapkan diri dalam bidang perniagaan sama ada melalui sektor formal atau informal. Dalam pada itu, beliau menyuruh para peserta program untuk membantu wanita lain dengan memberi peluang pekerjaan atau melalui perkongsian ilmu sesama sendiri. Dalam perkembangan lain, Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, penubuhan Taman Asuhan Kanak-kanak Taska sememangnya amat penting kerana ianya satu sistem sokongan amat diperlukan oleh ibu bapa yang bekerja. Menurutnya, di bawah Persatuan Ibu Tunggal Sarawak PITSA, 2 taska kasih Laila ditubuhkan. Sejarah Taska Penyayang Kasih Laila ini yang diasaskan oleh Puan Hajah Salma yang pada masa itu merupakan Presiden PITSA Sarawak. Jadi tujuannya ada nombor satu ialah ianya dapat memberi peluang pekerjaan kepada ibu tunggal. Satu tujuan yang sangat murni sebab dalam Persatuan Ibu Tunggal Sarawak saya selaku penasihat seumur hidup, kita mempunyai objektif iaitu untuk memperkasakan ibu tunggal. So memperkasakan mereka dengan melalui pekerjaan seperti ini adalah sesuatu yang sangat besar implikasinya. Dengan adanya pekerjaan, jadi mereka juga dapat pendapatan untuk membesarkan anak mereka. Beliau berkata demikian ketika ditemui media dalam majlis perpisahan kanak-kanak Taska Penyayang Kasih Laila 1 dan 2 berusia 4 tahun ke atas di Taska Penyayang Kasih Laila 1 di sini pada Sabtu. Tambahnya lagi, setakat 31 Disember 2022, terdapat 3,062 buah institusi pendidikan awal kanak-kanak IPAKK yang berdaftar di seluruh Sarawak. Selain itu, katanya bantuan subsidi yuran Taska dan Tadika tahun 2023 juga diperuntukkan dan telah diluluskan oleh Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg berjumlah 2.5 juta ringgit. Ujarnya subsidi ini bagi golongan berpendapatan rendah untuk mengurangkan bebanan ibu bapa menghantar anak-anak mereka ke taska-taska yang berdaftar. Manakala di Kapit Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, Datuk Wilson Ugak Kumbong akan berusaha mencari jalan penyelesaian masalah perjawatan guru di kawasan pendalaman termasuk di bahagian Kapit. Dalam hal ini, beliau percaya Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim cakna dengan isu sekolah daif di Sarawak dan mahu ia dinaik taraf agar guru-guru dapat berkhidmat dengan lebih bersemangat kelak di kawasan luar bandar. Ahli Parlimen Hulu Rajang itu turut mengutarakan harapan Menteri Pendidikan baru Fadlina Siddiq yang mahu para guru besar mewujudkan persefahaman baik dengan rakyat serta berusaha melahirkan pelajar yang berwibawa dan berjaya. Datuk Wilson berkata demikian dalam ucapan ringkas semasa sesi randau bersama Majlis Guru Besar Kapit pada Jumaat. Menyentuh mengenai sekolah pintar, Datuk Wilson berkata isu capaian internet lemah akan diselesaikan tidak lama lagi dengan penyediaan talian internet baru oleh SMA Smart. Selain itu, sebanyak RM200,000 telah disalurkan kepada tabung pendidikan Baleh untuk membantu pelajar di kawasan itu melanjutkan pengajian kelak. Di Padawan, Timbalan Menteri Pengangkutan Udara dan Jalan Sarawak Datuk Dr. Jerib Susil berkata, pendidikan merupakan aspek penting dalam sesebuah negara membangunkan masyarakat dari sudut ekonomi, politik dan sosial.
Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Mambong menegaskan pendidikan mampu mengubah gaya hidup masyarakat untuk lebih maju dan berdaya saing seiring dengan arus pembangunan. Datuk Dr. Jerip berkata demikian semasa menyempurnakan Majlis Penyampaian Insentif Pelajar Cemerlang BIPEROH bagi tahun 2019, 2020 dan 2021 di Dewan Elias Barai BIPEROH, Jalan Puncak, Borneo pada Jumaat. Dalam pada itu, Datuk Dr. Jerip telah menyampaikan insentif kepada 36 pelajar lepasan Sijil Pelajaran Malaysia SPM dan Sijil Pelajaran Tinggi Malaysia STPM yang terdiri daripada pelajar masyarakat BIPEROH Kuching. Beliau turut menyerahkan cek projek kecil luar bandar MRP bernilai RM100,000 kepada pengerusi Persatuan BIPEROH Penghulu Richard Dahor. Sekian edisi malam bersama saya Fidah Matrang. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial Lukas termasuk portal lukas.sarawak.gov.my dan Lukas, channel YouTube #menyebarfakta. Salam Lukas.